Dia kenal satu tuk bilai. Di samping dia jadi tuk bilai masjid. Lepas dia tuk bilai masjid, dia akan pergi ke market jual sayur-sayur. Habis dia azan subuh di masjid, gulung-gulung tikar sejadah semua, dia akan terus pergi ke pasar jual sayur. Tapi dia ada 5 orang anak yang hafaz Quran. Tuk bilai. Tuk bilai dengan cik imam gaji siapa besar lagi? Kalau orang panggil nak baca doa selamat, orang panggil siapa? Ya. Tuk imam ada 5 orang anak. CEO, C apa pula. Dahsyat-dahsyat anak Tuk imam, semua dahsyat. Tuk imam pun cerita anak saya nombor 1 CEO satu company besar. Dulu company tu di Singapura, mereka ada minta dia kerja, mereka nak bayar kat dia lebih kurang, tak banyak masa tu, lebih kurang dalam $45,000. Kita boleh buka puasa pukul 4 petang. Cara dia cerita. Dulu dia kata, dulu masa ekonomi tak jatuh dulu, mereka nak bayar kat dia $45,000. Lah ni bila ekonomi jatuh, dengar kata mereka up sikit. Tu bukan up sikit, baik tu 7 up tu. Up sikit, lebih kurang dengar kata lah. Dia kata, tapi I not sure. Macam dia pula CEO, dia cakap I'm not sure, tapi about amount dia lebih kurang dalam, dia kata dengar kata $65,000. $65,000 nombor 1. Dia kata yang nombor 2 tu lah, ni satu syarikat di Jepun, dia ada di Hiroshima, tempat bom jatuh dulu. Dia ada satu company aircon ke apa ke di situ. Dia satu engineer lah di situ. Dengar kata dia lah duk kata depa bayar kat dia lagu tu je, lebih kurang duit Malaysia pun tak banyak sangat. Duit Malaysia lebih kurang tukar dalam duit Malaysia lebih kurang dia kata around about $45,000. Anak yang nombor 4 tu seorang, dia langkau, 3 dia tak dapat, dia dapat nombor 4. Punya anak cerita. Anak nombor 4 tu seorang, dia kata Lani sedang buat PhD di Oxford. Tengah-tengah buat PhD tu, dia mengajar dalam universiti tu. Dia pun lama dekat situ sampai tak reti Melayu dah. Lepas tu baru ni dia pun susahlah, tak reti Melayu. Dengar kata dia pun nak kahwin orang Oxford. Pasal kalau kahwin orang Melayu pun tak boleh cakap itik dengan ayam, tak boleh cakap. Kena kahwin orang sana. Tu insya-Allah lah, saya minggu depan nak pergi sana. Tu anak saya nombor 5 seorang tu, dia doktor pakar bedah. Ada kerja di IGN. Tapi dengar kata baru ni US panggil dia. Ada satu siapa kapi bedah, orang tu tersimpui macam mana kan nak panggil dia pergi buka orang tu balik. Doktor US pun bedah orang tersimpui, anak dia boleh buka orang tu balik. Ini pakar betul ni. Dengar kata lah, dia kata saya pun tak tahu, saya bukan pakar bedah pun. Dengar kata lah, sekali pembedahan dia bayar lebih kurang dalam $120,000 US sekali. Tu kita kata berapa kali nak bedah tu, dengar kata 4 kali bagi mampu orang tu terus. 4 kali nak bedah. Oh ya, kata pakcik 4 kali bedah pakcik. Oi, berjuta nak. Kita buat macam mana? Pakcik, anak pakcik nombor 3 tak cerita. Tak, nombor 3 biasa aja, dia hafaz Quran. Dia faham betul, dia hafaz Quran tak apa-apa. Anda tengok. Nak kata apa ya tuan? Dalca ke karupuler ke ni? Kita bermegah. Besok bila jenazah bapak terbungkam, yang nombor 3 dia tak cerita tu kan, yang gaji 60,000 semua duduk belakang-belakang. Yang boleh bedah perut orang ni semua cantum balik kan, ambil urat, boleh bedah perut orang semua duduk belakang. Dia kata saya pakar bedah, bukan pakar bagi mandi. Semua duduk belakang. Dia nak beli mayat dia yang tu. Ikhwan, saya jumpa satu tuk bilai siang-siang pergi market jual sayur, anak saya jumpa satu kawan
duk mengaji, duk bersila macam ni, duduk macam ni, pakai kain sarung, pakai baju Melayu, kepiah pun sengit, nampak macam low profile, nampak macam tak erti apa-apa. Anak dia laki-laki baik perempuan Quran. Al-Fadil duk mengajak Quran pada orang, anak tak ada Quran lagi. Yang mengaji duk bersila, anak semua. Saja kata anak besar umur berapa? Dia kata 21 dah. Oh 21. Anak berapa orang? Dia kata anak 3. 21 seorang dia kata. 19 seorang. Dan last kali 15. Oh 15 tu duk tunggu SPM lah. Dia kata cadang nak buat SPM lah. Cadang nak buat SPM. Kita kata sekolah mana? Yang kata cadang nak buat ni. Kalau sekolah biasa dia tak payah cadang, memang kena buat. Memang disokong dah, tak ada cadangan ni, memang kena buat. Dia kata dah, dia baru habis 30. Ikhwan, bila dia cerita lagu tu, Al-Fadhil ni macam orang pukul kasut tak muka. Pak kata kena. Kita duk ajak orang kelebihan Quran, anak kita tak hafal lagi. Dia dengar kelebihan Quran, anak dia hafal dah. Siapa nak masuk syurga ni? Siapa yang Tuhan nanti pandang? Al-Fadhil ke kawan tu? Kalaulah masuk syurga dengan nama ustaz, alhamdulillah saya mula masuk syurga. Tapi kalau masuk syurga dengan amal saleh, kita pun jadi teruja nak tanya anak 18 tu. Kalau 15 dah hafal Quran, balik Turki, kata anak 18 tu mengaji di mana? Dia kata dia sedang buat permohonan nak pergi Jordan. Oh, dia sekolah mana? Bukit Nenah lah. Ada. Dia baru habis dah hafaz Quran juga. Kita ni duk semput Asma nak main tak? Asma dengan lelah memang cukup duk main. Kata saja nak tanya umur 21 tu. Umur 21 tu dia sedang praktikal dah. Praktikal kita dengar lega, praktikal memang tak apa Kalau apa-apa qul Allah lagu kita. Dia kata yang tu lama dah, dia kata sejak umur dia tu. Kita sedap-sedap dalam wah ICU. Lagi-lagi Tuhan berurusan dengan manusia jiwa. Orang mukmin ada cara hidup dia. Orang macam saya paling pusing apa dia? Bila saya ada anak, kalau anak saya tak boleh baca buku-buku yang ada di rumah saya, paling pusing. Kita jadi mufti. Besar tak besar jadi mufti? Besar. Kitab kita daripada situ sampai situ 4 kali. Bukan 4 kali, ni baru sekali. Kitab tu dari situ sampai situ naik ke atas. Naik ke atas 40 kaki. Kali dengan 4 kitab saja. Pasal kita Sahibul Samah kena baca banyak kitab lah. Takkan Sahibul Samah baca 2 kitab. Sahibul Samah semua kena baca. Semua kitab kena baca. Kitab orang tak baca pun kita kena baca. Kitab yang tak ada pun kena baca. Itu yang kata Sahibul Samah. Kita dah main umur 60, 61. Kita ada 4 orang anak. Kita tengok kitab kita, semua kitab Arab tu, benda paling pusing kepala otak kita. Kalau kita habis umur, kitab tu nak pergi hutang mana? Kita punya duk perbesar rumah ni, sikit demi sikit duk buat library dalam rumah, nak bubuh kitab tu semua. Kalau orang Penang dia kata sabar mak nenek ni. Sabar mak nenek ni, nak ambil kitab pun kena naik tangga. Dulu tangga lah naik lift. Panjang kawan kita naik lift nak pergi petik satu kitab. Bila mai dah 60 ni, doktor kata pula darah tinggi ada sikit, doktor kata pula jantung autopilot sikit aja. Tapi doktor kata jangan bimbang, yang sikit tu kalau dia main dia nak terus sikit. Tengok anak kita nombor 1 tak pergi sekolah Arab. Anak kita dah muda, perempuan dah menikah dah, pergi duduk tak mana orang dengan lelaki dia. Hari Minggu duduk minggu. Anak nombor 3 minat sukan. Minat sukan. Habak kata berenang ke, rugby ke, rakbut ke. Macam. Anak nombor 4 ni pula lagu minat menjahit. Jantan minat menjahit. Alamak.
Ni nak baca, siapa nak baca? Ya Al-Fadhil siang malam sahibu samaha ni fikir otak, cari kaedah nak bagi solusi hukum pada orang. Duduk dalam majlis fatwa, boleh hurai sekecil-kecil masalah sampai sebesar-besar masalah. Lepas masalah dia tak lepas. Kitab dia siapa nak baca? Bini tak boleh baca dah. Pasal apa? Pasal rabun dekat, sering mata tebal. Bini memang tak boleh baca dah. Bini sama umur dengan kita, anak kita tak boleh baca. Cucu tak harap cucu pula suka duk tengok astro, tengok apa, kilauan mas. Cucu tanya rukun sembahyang nombor 9, cucu blur. Cucu baru duk kira nombor 1 qiyam, niat qiyam. Bertanya boleh tahu nombor 3 apa, nombor 9 nak jawab, tanya kita. Tiba-tiba ini orang ikhwan duduk depan kita, mengaji depan kita. Ada 4 orang anak hafaz Quran. Yang nombor umur 21 tu dah boleh baca kitab Arab, tak ada baris. Sedangkan bapak dia tak ada pun satu kitab Arab. Apa ni semua ikhwan? Inilah yang Allah sebut pada akhir daripada surah Al-Ankabut. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kemana kesungguhan kau, ke situlah aku bawa hidup kau. Kita tak sungguh didik anak kita, walaupun kita bergelar mufti sekalipun, anak kita hancur agama dia. Walaupun kita bergelar AJK, majlis fatwa sekalipun, rosak keturunan kita, kalau itu bukan pendidikan yang kita bagi pada anak-anak. Untuk tengok kejayaan saya sebagai Al-Fadhil, jangan tengok siapa duduk dalam kuliah saya, tapi tengok anak saya boleh tak baca Quran, tengok isteri saya reti tak semayang. Itulah ukuran kamu di hadapan Tuhan, walaupun apa gelaran kamu. Jangan berbangga dengan bangunan besar yang pemimpin kita buat, tapi tengok keluarga dia, dia boleh pimpin ke tak? Di hadapan Tuhan dia menangis, di hadapan Tuhan dia akan menangis. Pengikut dia berbangga dengan bangunan besar dia buat, tapi isteri dan anak-anak dia meronta di hadapan Tuhan. Inilah bapa yang tidak ajak kami Quran, inilah bapa yang tidak ajak kami sunnah Nabi, inilah bapa yang tidak ajak kami tentang tauhid dan akidah padamu Tuhan. Kami tak tahu beribadat Tuhan. Bapa ni tak lepas ke syurga. Apa Allah kata dalam surah Al-Haqqah? Halaka anni maliyah, ma anni aghni maliyah, halaka anni sultaniyah, khuzuhu faghulluh, summa al-jahima salluh, summa fi silsilatin zar'uha 70 dira'an faslukuh, innahu kana la yu'minu billahi al-'azim. Dia bangkit depan Tuhan, dia kata, binasa hartaku, punah anak segala kekuasaan aku. Pasal dia ada harta, dia ada kuasa. Tuhan kata tangkap dia, ikat dia dengan rantai besi yang panjangnya 70 hasta, diberkas dia, balin dia ke dalam neraka jahim. Dia tak pernah beriman pada aku. Subhanallah ya ikhwan. Bila kita letak tangan kita, da' yadaka ala sadrik, kita letak tangan kita di atas dada, kita akan insaf. Apa nak jadi dengan keturunan kita bila kita mati nanti? Jangan perlu bimbang dengan keturunan orang, keturunan kita. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadilah keturunan kami dan pasangan hidup kami ya Allah sejuk mata memandang, hati kita lega. Allahu akbar. Ya ikhwan, semoga Allah temukan kita dalam iman, Allah temukan kita dalam hidayah, Allah fahamkan kita iman, Allah fahamkan kita hidayah. Bekerjalah untuk selamat kita di hari akhirat, bukan orang ikhwan, diri kita sendiri, diri kita sendiri, diri kita sendiri, supaya kita selamat di hadapan Tuhan.